morning semua. Oke, hari ini kita sambung belajar fisik. Oke, apa kabar kamu? Juga harap kamu semua sehat dan happy selalu. Oke, kita sambung subtopik 2.2 yaitu graf gerakan linear. Untuk graf gerakan linear ini kamu boleh rujuk buku teks muka surat 37 dan buku modul muka surat 30. Oke, buku teks 37, modul 30. Oke, hari ini teacher akan terangkan tentang graf gerakan linear lah. Oke, graf ini kamu perlu untuk mentafsir dia. Lagi kan macam bab 1 kamu sudah mentafsir dia punya graf punya apa tuh bentuk. Oke, jadi kita lebih detail lagi. Oke, graf gerakan linear ada 3 jenis graf yang kamu perlu tahu, yaitu graf sesaran massa, halaju massa, dan pecutan massa, di mana graf ini paksi Y adalah sesaran, X adalah massa. Untuk halaju, paksi Y dia halaju, X dia massa, dan untuk graf pecutan massa, Y dia adalah pecutan, X dia massa. Jadi untuk graf-graf ini kamu pastikan Y itu apa, jadi baru kamu boleh tahu oke, ini jenis graf apa, sesaran massa, halaju massa, pecutan massa. Jadi jangan terconfuse lah. Oke. Seterusnya kita tengok satu-satu. Ya, boleh nampakkan. Oke, bagi graf, kita tengok jenis gerakan pula. Mula-mula kita tengok kecerunan graf. Kecerunan graf bagi graf sesaran massa, kecerunan dia adalah halaju. Untuk graf halaju massa, kecerunan dia adalah pecutan. Tetapi untuk graf pecutan massa, kecerunan dia tidak bermakna. Belum bermakna untuk kamu lah. Kecerunan macam mana mau cari? Kamu sudah belajar matematik tingkatan 2, tidak silap kan? Kecerunan adalah Y2 tolak Y1 bahagi X. Jadi kalau kamu tengok graf sesaran nih, Y dia sesaran bahagi massa. Sesaran bahagi massa menjadi halaju. Kalau halaju, graf halaju massa, dia punya kecerunan halaju bahagi massa, kita dapat rumus pecutan kan. Kalau pecutan bahagi massa tak ada. Seterusnya luas di bawah graf. Kalau untuk graf sesaran massa, luas di bawah graf tiada bermakna, tidak apa-apalah makna. Kalau graf halaju massa, graf luas di bawah graf dia bermaksud sesaran. Kalau pecutan luas di bawah graf dia tiada makna lah. Luas di bawah graf nih, ada yang tanya, teacher macam mana mau cari luas di bawah graf? Ini luas dia nih, kamu boleh, kalau dia berbentuk segi 4 atau segi 4 tepat, kamu guna rumus matematik nih lah. Kalau dia punya luas macam segitiga, kamu boleh guna rumus nih, setengah AB. Kalau trapezium macam nih, kamu boleh guna rumus kamu boleh guna rumus trapezium. Jadi luas di bawah graf ini guna matematik nih, guna rumus luas. Boleh kan? Boleh juga satu-satu. Mungkin kamu cari dulu segi 4 tuh punya luas, terus kamu cari segitiga punya luas, gabungkan, tambah saja. Ataupun supaya yang hafal rumus trapezium, kamu boleh ambil inilah bentuk nih. Ini luas di bawah graf. Jadi luas di bawah graf untuk graf halaju massa ialah sesaran. Sekarang kita tengok. Bila sesuatu boleh nampak?
bila sesuatu benda itu tidak bergerak artinya macam kamu lah, mungkin ada yang masih tidur. Masih tidur. Oke, jadi kamu bagi sasaran kamu berada di satu tempat yang sama sahaja, tetap tidur di katil dari kosong masa hingga 1 jam gitu. Jadi ini masangan, paksi X ini adalah masa. Jadi untuk objek yang pegun, sasaran dia tidak berubah mengikut masa. Jadi bila kamu pegun itu tidur, kamu bergerak ke tidak? Ada halaju kamu? Tiada. Jadi tiada, halaju kamu adalah kosong. Bila halaju kosong, pecutan pun kosong. Oke. Boleh nampak di sini? Paham? Oke. Oke, halaju seragam bermaksud kamu berjalan satu tempat. Mungkin kamu berjalan dari kosong pergi 100 meter. Oke, dalam berapa menit begitu kan? Berjalan kaki. Jadi kamu punya sasaran akan bertambah mengikut masa. Oke, boleh nampak? Oke, jadi halaju seragam kamu. Bila halaju seragam ini sasaran kamu meningkat secara linear. Jadi halaju kamu seragam. Oke. Tetapi kalau halaju seragam tiada perubahan halaju, bermaksud kepecutan kamu adalah kosong. Boleh? Contohlah macam tu hari juga ada buat video yang 20 km sejam jangan gitu jalan kereta kan. Itu adalah halaju seragam dia. Kereta itu berjalan mempunyai halaju seragam. Tetapi untuk sasaran dia semakin jauh dari Manggatal PKK 50 km sejam. Dia sampai juga dia punya sasaran, tetapi halaju dia seragam jadi 50 km sejam gitu kan. Boleh, tapi tiada pecutan. Oke. Boleh ya? Oke, untuk halaju bertambah, kita tengok graf halaju bertambah supaya kamu tidak confuse. Oke, halaju bertambah, dia bertambah ginilah. Oke, secara linear. Bermaksud kamu punya Oke, halaju bertambah. Oke, ini halaju bertambah. Oke, kamu ingat sini ya, sini halaju, graf halaju, juga kasih apa. Oke. Bila halaju bertambah, sasaran kamu pun bertambah secara lebih banyak. Oke, ada beza di sini kan, dia semakin jauh lah, lagi jauh. Mungkin dari kamu dalam masa contoh lah dalam masa 30 menit. Oke, kalau kita halaju seragam, mungkin kita baru sampai KK dari Manggatal pergi KK. Tapi bila kamu menambahkan halaju kamu, mungkin jauh sedikit, boleh dari Manggatal sampai Putatan sedikit. Tapi dia punya masa itu sama begitu. Oke, jadi bermaksud kamu boleh pergi jauh dengan menambah halaju kamu. Oke, dan kamu ada pecutan. Tadi pecutannya kosong. Sekarang bila halaju bertambah, ada pecutan dia. Tapi pecutan dia apa? Apa nih pecutan dia apa? Oke, pecutan dia, nampak kan? Oke, pecutan dia adalah malar. Oke, boleh? Oke, halaju berkurang pula. Oke, dari sasaran itu, Oke, sorry. Adakah sudah nih? Video. Oke, kita sambung dengan halaju berkurang. Kita tengok halaju berkurang nih bermaksud seorang itu dia mula mengurangkan halaju dia lah, kita mau berhenti begitu kan. Jadi sasaran dia pun akan berkurang secara logiknya. Oke, jadi bila halaju berkurang, kalau kamu tengok
dia punya kecurunan menjadi negatif. Kecurunan negatif bermaksud apa tuh? Ini graf halaju massa, kecurunan negatif jadi pecutan negatif. Bila pecutan negatif, graf pecutan massa pun negatif. Dia di bawah di sini bermaksud pecutan dia negatif, halaju berkurang. Oke. Oke, untuk pecutan bertambah pula, oke, bila pelumba ini dia ingin tambah dia punya speed lah, halaju dia bertambah secara, bukan macam dia tidak bertambah secara linear, bukan, maksud dia halaju bertambah macam dari 0 pergi 10 pergi 30 pergi 70, dia terus halaju dia terus meningkat begitu. Oke, itu bermaksud pecutan bertambah. Oke, yang Cici cakap tadi, halaju dia bertambah secara mendadak tuh, halaju bertambah secara mendadak bermaksud pecutan bertambah. Oke, jika pecutan terlampau bertambah, of course lah kita boleh pergi lebih jauh dengan masa yang singkat. Oke, macam lumba kereta tuh, siapa yang laju boleh cover 100 meter dalam masa berapa saat tuh, power lah kan. Oke, untuk pecutan berkurang terbaliklah dengan yang tadi, graf sasaran dia semakin berkurang, halaju dia pun semakin berkurang dan pecutan dia berkurang. Oke, jadi di sini teacher hanya explain untuk kamu paham lah dia punya macam mana halaju berkurang semua tuh. Dan cikgu minta kamu menjawab, menerjemahkan graf-graf tadi dengan menggunakan kecurunan graf di sini. Kalau kamu tengok muka surat 34 dan 35, dia minta kecurunan semakin apa. Jadi cikgu mau kamu gunakan yang matematik tu, macam mana kira kecurunan. Kamu nampak kecurunan kosong kah, negatif kah, positif kah, bertambah kah, berkurang kah, begitu. Oke. Jadi cikgu ingin kamu menjawab soalan muka surat 30 hingga 33. Oke. Dan ini untuk menerjemahkan. Oke. Dan untuk pengiraan pula, oke, coba kamu try buat muka surat 36 di mana hanya dua sahaja yang rumus yang dipakai di sini, yaitu kecurunan nih Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1 dan luas di bawah graf. Oke. Jadi sambung buat dari muka surat 30 hingga muka surat 38. Boleh kan? Dan cikgu bagi masa hari ini mungkin 1 jam boleh buat nih kamu nih. Senang sahaja. Boleh rujuk buku teks muka surat 37 dan boleh replay video teacher. Oke. Buku teks muka surat 37 hingga 35 lah. Oke, itu sahaja untuk hari ini. Kita akan buat perbincangan di grup. Siapa yang tidak dapat dia graf itu, mungkin ada yang mungkin confused, tapi cikgu ingin sampaikan di sini supaya kamu lihat dulu apa jenis graf itu. Ada 3 jenis sasaran massa, halaju massa, dan pecutan massa. Oke, ini ada beza dia. Kalau kamu salah saja, mungkin dia adalah graf. Oke, contoh lah, dia bagi graf sasaran massa. Terus tiba-tiba kamu ingat dia halaju massa, terus kamu cari lah luas di bawah graf dia. Tapi dia sasaran massa. Tidak, salah itu jawaban dia. Oke. Sasaran massa tidak boleh cari luas di bawah graf dia. Dan graf pecutan massa pun begitu. Kalau kamu cari kecurunan dan luas di bawah graf, nanti apa di bawah apa dia punya jawaban? Tidak
tidak makna. Oke, jadi kamu mesti perlu be careful dengan graf-graf itulah. Oke, itu saja untuk hari ini. Cikgu bagi masa sampai jam 12. Kamu gambar muka surat ini tuh yang tadi cikgu suruh tuh, dan hantarkan tugasan Anda. Oke, itu saja untuk hari ini. Thank you very much. Kongsi pacai. Oke, selamat pagi. Lupa bagi tahu bahwa Anda semua diminta untuk membuat aktiviti 2.3 ini di buku teks muka surat 40. Oke, tujuan aktiviti ini adalah untuk menggunakan aplikasi tracker untuk memetakan gerakan sebiji bola pingpong dalam bentuk graf. Oke, siapa yang tidak bola pingpong mungkin boleh tukarlah apa-apa yang sesuai. Sebenarnya tujuan aktiviti ini untuk kamu boleh menggunakan aplikasi tracker dan dapat membuat graf-graf lah, kan? Ini kamu akan dapat graf macam mana dia punya gerakan-gerakan bola itu, apa-apa yang kamu bolehlah yang digunakan menggantikan bola pingpong, supaya kamu boleh dapat graf sesaran massa, halaju massa, dan pecutan massa menggunakan aplikasi tracker itu. Oke, jadi cikgu minta ini simple sahaja. Kamu guna radas. Cikgu tengok kamu boleh kreatif tuh kan. Kamu mungkin ke pembaris meter kamu boleh guna kotak kah apakah. Lepas tu kamu mau turun perisian tracker ini di laman sesawang yang diberikanlah di buku teks itu. Seterusnya kamu buat aktiviti inilah. Oke, dan kamu bincangkan, tafsirkan gerakan berdasarkan graf-graf yang kamu perolehi. Oke, itu saja. Kalau ada apa-apa pertanyaan kita boleh bincang di Telegram. Oke, thank you.